kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen My Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Informa Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.36 pagi. Jom kita teruskan dengan sahabat kita untuk Suara Kemanusiaan IRM. Islamic Relief Malaysia yang membawakan tajuk Musim Sejuk. Mampukah mereka bertahan, bersama Sister Siti Fadilah Muhammad Hud, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia untuk pagi ini. Assalamualaikum Sis Fad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar kita? Baik, Alhamdulillah sihat walafiat. Dan macam mana sahabat-sahabat ahli family dan keluarga Islamic Relief Malaysia semua okey pagi ni? Alhamdulillah mereka semua okey, tetapi kerja kemanusiaan perlu diteruskan di Malaysia ataupun di luar negara. Dan di Malaysia pun baru-baru ni tim Sabah kita baru update, baru saja bagi bantuan kepada penduduk di kampung yang terjejas akibat kebakaran. Jadi boleh lihat update story nanti di Facebook Islamic Relief Malaysia. Terbaik. Itulah bila kita cerita ni tentang musim sejuk ni, memang bukan tempat kita lah. Kita tak ada salji, tak ada musim-musim yang betul-betul bersilih ganti tu sifat kan. Tapi ada negara-negara yang bila datang musim sejuk, mereka dah mula bimbang sebab macam mana survival mereka untuk meneruskan kehidupan di celah-celah bumbung pun tak ada, pakai kain kanvas di kem-kem pelarian. Dan ini mungkin sebahagian pengalaman Sisfat juga kan sebelum ni? Kalau ikut pagi ni pun sejuk kat KL. Kita baru hujan dah. Ini pun menggigil juga sebenarnya. Tapi tak tahu macam mana mereka tu lagi lah nak tahan. Memang tak ada macam tak ada bumbung, tak ada selimut dan sebagainya. Boleh tak kongsikan macam mana pengalaman sendiri Sisfat berada di menerusi misi kemanusiaan termasuk di Syria dan pelarian Syria di Turki baru-baru ni sebelum ni? Itu tahun 2020. Alhamdulillah. Betul. Pagi ni kita semua kedinginan, tapi kedinginan yang nyaman lah kan. Jika nak dibandingkan dengan kedinginan yang bakal dihadapi oleh saudara-saudari kita yang kebanyakannya mereka ini terjejas sebab konflik, peperangan ataupun krisis ekonomi yang dahsyat. Mungkin kita nak tarik sedikitlah bagi pendengar-pendengar di luar sana yang mungkin kebanyakannya masih dalam kenderaan, belum sampai ke destinasi akibat kesesakan yang teruk lah kan, sebab hujan dan hari Isnin pula tu. Jadi kita bersyukurlah walaupun kita diberi sedikit kedinginan tu, kedinginan yang selesa lah bagi saya dan untuk zahirkan kesyukuran ni kita ada banyak cara lagi, bukan hanya kita komplain lah pagi ni kesesakan lalu lintas sana sini kan. Tapi kita kena ingat insyaAllah semoga dengan perkongsian yang bakal kita kongsikan dalam Suara Kemanusiaan ini pun menjadi asbab lah untuk kita menzahirkan kesyukuran. Jadi sebelum saya nak berkongsi dengan survival saudara-saudara kita yang kerisauan sebenarnya, mereka pun dah mula kebingungan nak menghadapi musim sejuk yang akan datang. Tak dilupakan juga setiap orang akan ada ujian dan cabaran yang berbeza lah. Seperti mana di sahabat-sahabat kita di luar negara, di Malaysia juga ada. Dan Islamic Relief tak pernah melupakan komuniti ataupun masyarakat di Malaysia. Dan kalau kita lihat pelbagai bantuan, pendekatan yang kita beri, sama ada bersifat jangka pendek seperti voucher makanan ataupun pack makanan, kita juga tak melupakan pendekatan untuk jangka masa panjang bagi membantu masyarakat yang terjejas di Malaysia. Dan kita harap sungguh pun apa jua pendekatan yang kita bagi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan sungguh pun ada NGO, ada persatuan yang membantu masyarakat di Malaysia. Kita juga masih ada banyak pilihan, sama ada melalui agensi-agensi, kerajaan, syarikat-syarikat korporat dan seumpamanya. Tetapi di banyak negara di luar sana, mereka memang tak banyak pilihan. Lebih-lebih lagi mereka adalah pelarian dalam negara asing. Kan? Bila mereka merupakan pelarian negara asing, mereka tidak mendapat akses kepada peluang pekerjaan, peluang pendidikan ataupun kesihatan. Sangat terhad.
Jadi berdasarkan pengalaman bila saya pergi ke misi-misi kemanusiaan yang paling latest sebelum kita dilanda pandemik lah, di pelarian Syria di Turki. Pada ketika itu sebelum memang pada bulan Februari kita lockdown bulan Mac kan. Kehidupan mereka pun dah sangat sulit sebab mereka tiada pendapatan yang tetap. Pada ketika itu kalau ada pun sangat rendah di bawah paras kemiskinan. Jadi kita bayangkan nak menghadapi musim sejuk ni ibarat memerlukan satu persiapan yang sangat besar. Kita cuba buat calculation lah kalau untuk diri kita seorang. Kalau kita nak travel ke negara bermusim salji kan di bawah paras beku, agak-agak berapa bajet kita seorang nak spend untuk beli kelengkapan daripada inner thermalnya, daripada sarung tangan, daripada jaket, seluar, kasut, stoking, topi, bilik lagi kan. Rasanya makan RM1,000 lah kan. Betul lah, RM1,000-2,000 juga tak lari tu. Kita kadang kalau musim sejuk-sejuk ni kan cepat lapar, betul tak Sis Fat? Kadang-kadang nak cari makanan tu lebih daripada waktu atau suhu biasa. Ini kan lagi kat sana serba itu kekurangan. Kita belum cakap lagi tentang makanan. Kita cakap untuk mereka nak mengharungi musim sejuk, mungkin yang makan masa 3 ke 5 bulan, terutamanya golongan-golongan yang sangat lemah seperti kanak-kanak dan warga emas ya. Sebab bila sejuk, salah satu ancamannya penyakit berjangkit, penyakit pernafasan, jangkitan paru-paru dan seumpamanya. Dan ketika kita melawat pun kem-kem pelarian, kita bayangkan kanak-kanak yang hingusnya sentiasa meleleh, matanya sentiasa berair, kulit yang kering sehingga luka-luka, hanya memakai 2 helai pakaian, stokin yang koyak. Jadi risiko jangkitan penyakit yang boleh membawa maut juga sangat tinggi. Kita belum cakap lagi bekalan air bersih yang sukar didapati, makanan. Dan saya ingat pernah ada satu keluarga yang saya lawati walaupun di Kosova pada ketika itu, dia hanya mendidihkan air, taburkan garam, bayangkan itu sup menjadi makanan seharian lah. Dan rupanya keras dicicah. Jadi ini adalah antara berkata tentang survivor musim sejuk yang mereka hadapi, selain daripada mereka nak mendapat perlindungan supaya badan sentiasa hangat, supaya mereka boleh kekal sihat, tetapi juga mereka sangat memerlukan bantuan bekalan makanan supaya badan mereka boleh menampung kesejukan dan bertahan untuk mengharungi musim sejuk itu. Ini belum cakap lagi tempat tinggal yang lubang sana lubang sini, terutama yang tinggal dalam kemah pelarian yang tak lengkap, yang tak ada alas, ataupun rumah walaupun di dalam rumah bangunan tetapi tak ada penebat dan seumpamanya untuk menghangatkan mereka sekeluarga. Jadi dan satu ketika tu sebabkan mereka tak ada punca pendapatan, terpaksa membuat keputusan untuk bermigrasi secara haram ke negara lain dengan harapan ada peluang pekerjaan, jadi mereka dapat menghantar duit kepada keluarga. Tapi bayangkanlah, ini migrasi secara haram, kita tak tahu negara yang mereka pergi itu ada ke tidak ke, dapat ke tidak kan. Jadi tak tahu nasibnya macam mana. Ini antara pilihan yang mereka adalah dalam pada nak memastikan keluarga mereka dapat mengharungi musim sejuk. Terima kasih Sis Fat atas perkongsian pengalaman itu, sangat-sangat memberi satu pengajaran kepada kita semualah betapa susahnya mereka tu, dan kita ni orang yang senang kena bantu mereka. Tapi pendekatan yang dilakukan oleh ARM untuk tahun ni macam mana tu Sis Fat? Membantu Alhamdulillah, seperti mana tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelum ini saya rasa kami mula melakukan kempen musim sejuk ada lebih 10 tahun dah, Alhamdulillah. Dan keluarga besar Islamic Relief kita menyasarkan ada 17 buah negara, daripada Timur Tengah, daripada Eropah Timur ke negara Asia. Jadi ada Lebanon, ada Iraq, ada Jordan, ada Syria, Palestin, kemudian kita ada Kosova, Bosnia, Albania, dan di negara Asia seperti Afghanistan, Pakistan, negara-negara Bangladesh yang bakal menghadapi musim sejuk kan, dan kita nak menyasarkan sebanyak 450,000 orang dibantu dalam kempen besar musim sejuk keluarga besar Islamic Relief. Tetapi di Malaysia, Alhamdulillah, insyaAllah bermula esok 1 November sehinggalah ke 31 Disember, kita buka peluang untuk anda membuat sumbangan bagi membantu saudara-saudari kita yang memerlukan bagi kempen sejuk. Kita ada 3 package, serendah RM50, kemudian ada RM150 dan juga RM250, iaitu kempen RM50 itu
kempen Stay Warm with Love. Kebiasaannya ini merangkumi pakaian-pakaian lah, pakaian yang untuk menghangatkan penerima. Kemudian kita ada Stay Calm with Love, kita bekalkan juga selimut dan tilam untuk keselesaan mereka. Dan kita ada Stay Safe with Love, ini melibatkan keperluan-keperluan asas mengharungi musim sejuk, sama ada bahan bakar untuk menghangatkan keluarga ataupun pack makanan bagi menampung keperluan nutrisi keluarga, dan juga terdapat juga bantuan-bantuan membaki rumah ataupun menyediakan kelengkapan bagi struktur rumah lah. Jadi ini antara 3 package yang kita perkenalkan untuk kempen musim sejuk, tetapi bagaimanapun kita sentiasa menerima mengalu-alukan pelbagai sumbangan daripada penderma yang prihatin di luar sana lah. Dan keutamaan minta maaf dan keutamaan golongan sasaran kita pada kali ini adalah pelarian, sama ada pelarian yang perlindungan di luar negara ataupun pelarian di dalam negara, dan juga kita panggil host community, tuan rumah yang tinggal dan duduk dalam paras kemiskinan, bawah paras kemiskinan. Contohnya macam tahun ini kita nak sasarkan Lebanon. Jadi di Lebanon kita nak bantu pelarian Syria, pelarian Palestin, dan juga rakyat Lebanon sendiri yang memang di bawah paras kemiskinan lah. Dan insyaAllah agihan bantuan ini telah pun bermula oleh Keluarga Besar Islamic Relief dan akan berlanjutan sehingga musim sejuk tahun hadapan, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Terima kasih untuk penjelasan tersebut, dan kita boleh bayangkan masing-masing yang mendengar dan menonton juga di Facebook ni boleh bayangkan macam mana keadaan saudara-saudara kita. Mungkin situasi kesejukan ini situasi yang biasa mereka lalui dan hadapi, tapi kita lah insyaAllah moga-moga menjadi asbab sumbangan kita itu sedikit sebanyak dapat menghangatkan mereka. Dan kejap lagi Sis Fat nak bawa kita pergi Lubnan dan akan cerita tentang kenapa Lubnan juga diberi tumpuan untuk kempen musim sejuk kali ini. Okey, boleh Sis Fat. Kita akan berehat kejap, kembali selepas ini di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen My Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Dapatkan dari wakil jualan di seluruh negara atau WhatsApp 01999966686. Gel Amani, gel sapuan lutut pilihan ibu dan ayah. Gel Amani. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia menerusi Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Boleh juga layari semua media sosial Islamic Relief Malaysia nak mengetahui perkembangan kempen-kempen dan misi terkini Islamic Relief Malaysia. Jom sahabat, kita terbang ke Lubnan bersama dengan Sis Fat. Kita ada cerita yang disampaikan apa signifikan memilih Lubnan ni sebenarnya, Sis Fat. Sis Fat, silakan. Kita unmute dulu. Alright. Okey, baru dengar suara. Seperti sebelum-sebelum inilah, kita ada banyak negara yang sebenarnya kalau ikut cita-cita besar kita nak santuni 17 buah negara tu kan. Tapi apakan daya dengan kemampuan yang kita ada, kita perlu memilihlah mana negara-mana yang menjadi sasaran pada tahun ini. Jadi untuk tahun sebelumnya kita pernah bantu pelarian Syria, kita pernah bantu di dalam Syria, di Palestin, kita pernah bantu juga di Pakistan, di Yemen, Afghanistan dan juga negara-negara Balkan. Banyak rakyat Malaysia dah bantu sebenarnya kan, daripada Timur Tengah kepada Asia dan juga kepada Eropah Timur. Jadi untuk tahun ni mengapa kita memilih Lubnan? Kerana saya rasa ramai yang tahu Lubnan sebenarnya sedang berada dalam krisis ekonomi yang sangat dahsyat.
walaupun krisis ekonomi mereka telah bermula sejak 2009, kan, di mana pada ketika itu kadar inflasi mereka juga sangat melambung tinggi, melangkaui 100%, dan ditambah pula dengan letupan yang berlaku di pelabuhan Beirut yang amonium tu, memburukkan lagi keadaan lah. Dan kita juga tahu Lebanon ni antara negara yang menerima limpahan pelarian Syria, influx pelarian Syria yang sangat tinggi. Lebih 1.5 juta pelarian Syria berada di dalam Lebanon, dan dianggarkan 1/4 daripada populasi Lebanon itu adalah pelarian. Bayangkan kita sendiri kan. Ya. 25%. Kalau kita sekarang bertiga kan, kita tambah lagi seorang, maksudnya setiap 4 daripada populasi seorang adalah pelarian. Jadi kita boleh bayangkan situasi dalam negara dengan keadaan ekonomi yang sangat teruk. Difahamkan bulan lepas saja berlaku rusuhan kerana akibat rakyat tempatan yang tak dapat, mereka menyimpan di dalam bank tetapi tak dapat nak keluarkan duit. Jadi boleh bayangkan tahap kan, bayangkan kita ni nak pergi bank nak cucuk duit ada ni, kita check balance kita setiap hari ada berapa kan, nak keluarkan tak boleh. Jadi sehingga kan berlakulah rusuhan. Ada tu yang nak keluarkan tapi dia beri limit, walaupun kemampuan boleh lebih 2,000 contohnya, tapi hanya limit $200. Itu contoh nak menggambarkan bahawa mereka berada dalam krisis ekonomi yang sangat teruk. Dan bayangkan situasi ini berlaku kepada rakyat Lebanon. Dan apabila ekonomi ataupun situasi yang memburuk ini sebenarnya sangat memberi kesan kepada pelarian juga. Kerana mereka sememangnya tidak ada kelebihan dari segi nak akses kepada kemudahan yang lain-lain. Jadi apatah lagi bila situasi ekonomi ini memburuk, secara langsung memang memberi tekanan juga kepada pelarian yang ada di dalam negara tersebut lah, which mereka sangat bergantung harap kepada bantuan yang diterima sama ada dari NGO antarabangsa maupun yang di dalam. Dan baru-baru ini apabila sebahagian daripada tim kami pergi ke Lebanon juga menyaksikan bahawa sampai elektrik juga perlu dicatu. Ya, beberapa jam sampai tahap dicatu ya. Dan kebanyakan daripada mereka juga terpaksa mencatu makanan sebab dia tak ada cash untuk membuat pembelian dan harga melambung tinggi. Difahamkan contohnya beras juga sampaikan 6 atau 7 kali ganda daripada sebelumnya. Jadi mereka yang dah terjejas, tiada pekerjaan, tiada pula cash, macam mana nak buat pembelian barangan kan, makanan. Jadi itu adalah situasi yang sangat mendesak dan memburuk di dalam Lebanon, di mana kita mengambil pendekatan untuk membantu memberi bantuan musim sejuk kepada pelarian Syria, pelarian Palestin dan juga rakyat Lebanon yang memang terjejas dan terkesan teruk lah. Dan bantuan tu kita akan berikan dalam bentuk cash voucher untuk mereka membuat sebarang pembelian sama ada makanan atau keperluan musim sejuk, dan juga kita akan beri bantuan juga dalam bentuk tunai melalui Islamic Relief Lebanon. Jadi Islamic Relief Lebanon ni dah lama ya, sejak 2006 pada masa Lebanon mengalami perang dalaman, perang 34 hari macam tu. Jadi semenjak itu sehinggalah apabila kemuncak krisis kemanusiaan Syria memuncak, mereka terus berada di dalam Lebanon sehingga ke hari inilah. Dan insya-Allah untuk program musim sejuk ini mereka akan bermula agihan dalam masa terdekat, mengagihkan bantuan tunai, mengagihkan bantuan cash voucher dan juga bantuan makanan dan bantuan-bantuan berupa barangan yang lain, barangan untuk keperluan musim sejuk. Dan kawasan-kawasan yang kita akan pergi juga meliputi beberapa daerah di dalam Lebanon lah, daripada utaranya iaitu berdekatan dengan Tripoli menuju ke selatan antara Bekaa, Mount Lebanon dan Nabati. Dan ini semua dilakukan oleh pasukan Islamic Relief di Lebanon yang merupakan rakyat tempatan di sana juga, insya-Allah. Dan kita jangkakanlah dengan bantuan tadi saya sebut ada 3 package kan, 3 package musim sejuk yang kita bagi 50, 150 dan juga 250. Tetapi keseluruhan nilai bantuan yang kita sasarkan untuk bagi pada satu keluarga nilainya adalah dalam lebih kurang 1,200 sebenarnya yang lengkap. Dan kita sasarkan insya-Allah
Betul. Setiap pekerjaan kita sasarkan dalam RM250,000 daripada Malaysia untuk membantu lebih daripada 200 keluarga di sana, insya-Allah. InsyaAllah. Yang mana kempen tersebut akan bermula esok 1 November. Ya, Aziz Fat? InsyaAllah, betul. Sampai 31 Disember 1 tahun ini, Disember insyaAllah. untuk musim sejuk yang kita fokuskan juga pada Lebanon. Yang Lebanon ni kalau ikutkan dalam sejarah sebahagian daripada bumi Syam. Ada Syria, ada Palestin. Jadi Lebanon itu sebahagian daripadanya dan kita nak menyantunilah saudara-saudara kita juga yang turut di Lebanon itu menempatkan para pelarian dari Syria dan Palestin juga. Masya Mereka Allah. pernah dilabel sebagai Switzerland Timur kan, betapa cantiknya tempat tu, sebab cantik, betapa betul. majunya, tapi krisis ekonomi tu menyebabkan dia menjadi antara negara yang saya rasa yang krisis ekonomi yang terteruk lah. Yang buruk jugalah ya. Bila sifat bayangkan tadi orang nak keluar ATM patutnya boleh keluar tapi kena limit tu pun dah satu cabaran. Kita pun boleh stres kalau kita yang kena macam tu. Tapi itulah sifat. Kalau ikut pengalaman sifat sendiri, apa agaknya mungkin impak besar yang kita boleh nampak daripada bantuan-bantuan kemanusiaan yang kita salurkan di negara-negara ataupun di lokasi-lokasi yang terkesan akibat musim sejuk ni? Impaknya. Selaras dengan kita tema kempen musim sejuk kita, keep them warm and alive. Maksudnya kita nak menghangatkan mereka mengharui musim sejuk ini, tetapi pada masa yang sama tak mustahil ya, bantuan kita ini sebenarnya menyelamatkan nyawa mereka. Saya teringatlah antara misi musim sejuk saya yang pertama dulu. Waktu itu saya ke Kosovo. Kita bagi bantuan kayu api je sebab saya juga macam tertariklah apa signifikan sangat dengan kayu api ni. Kat sini kadang-kadang kita kayu api ni saja je kan, sambil-sambil nak masak sedap pakai kayu api kan. Kenduri kendara tu kan. Nak aroma-aroma tu kan. Nak aroma bakar-bakar tu. Tapi kejut sebab satu, kayu api sangat mahal dan mereka memang bergantung kepada kayu api untuk memasak dan seumpamanya. Tapi apa yang mengejutkan saya, pada ketika itu di Kosovo, kadar migrasi secara haram sangat tinggi. Mereka cuba nak migrasi secara haram ke negara-negara jiran Eropah yang lain seperti di Jerman, Itali dan seumpamanya. Tapi apabila mereka dengar ada bantuan kayu api masuk, ini memang pengesahan yang dibuat dengan pihak berkuasa bila kita jumpa ya. Kadar migrasi tu memang turun mendadak, hampir separuh. Sebab dia ada satu kawasan yang memang penduduknya akan naik bas untuk cross border dan berjalan. Jadi dia kata bila mereka dengar ada bantuan kayu api, bantuan makanan, memang kadar migrasi keluar itu terus turun. Mereka stick sebab bantuan bantuan kayu api yang kita bagi tu memang boleh bertahan sehingga 3 bulan dan bagi mereka itu satu kelegaan bebanan. Jadi mereka boleh fokus untuk mencari nafkah bagi keperluan makanan dan seumpamanya. Sebab memang kayu api sangat mahal dan sangat mendesak keperluan. Jadi ada juga keluarga anak yatim yang kita jumpa kan, bila mereka dapat bantuan voucher dan juga pakaian sejuk, anak dia malu sebab bila hadir ke sekolah hanya pakai baju yang nipis, diejek rakan-rakan dan dia juga pada masa yang sama tak selesa sebab sejuk untuk pergi ke sekolah kan. Jadi bila kita jumpa tu pada mulanya bila kita datang tu sedih lah, muka yang memang kita nampak lah muka anak-anak yang rasa down, yang rasa tak yakin kan. Tapi bila nampak kita bawa baju sejuk, jaket, bawa barang yang lain-lain, terus ceria, terus macam tersenyum, gembira. Dan apa yang malangnya sebab anak-anak ini dijaga oleh ibunya yang OKU, yang macam lembam. Jadi kita nampak Masya Allah anak ni dah lah diuji dengan kesusahan hidup, kemudian ibunya juga istimewa, tapi ibunya sangat sayang anak-anak dia. Kita nampak walaupun dia macam lembam tapi dia sangat care, sangat prihatin anak dia. Dan kita macam dengan pakaian yang lusuh dan lubang-lubang tu, tapi bila dapat pakaian baru tu nampak dia ceria dan happy. Kita rasa kesan dia tu bermakna dan berlipat kali ganda lah kat situ ya. Bukan hanya memberi kegembiraan tapi sebenarnya mungkin memberi semangat baru, harapan baru kepada anak dan keluarga itulah. Jadi ini antara impak-impak yang kita rasa kecil, kita bagi mereka bantuan musim sejuk untuk menghangatkan mereka, tapi sebenarnya dia lebih, dia melangkaui menyelamatkan nyawa, memberi masa depan, memberi harapan kepada mereka. Jadi
saya nak mengajaklah yang mendengar ketika ini bersama untuk membantu kempen musim sejuk Islamic Relief Malaysia. Jangan lupa untuk layari laman web kami www.islamic-relief.org.my ataupun tengok Facebook Islamic Relief Malaysia, Instagram Islamic Malaysia, TikTok Islamic Relief Malaysia, ataupun anda boleh WhatsApp Center 0196379788 dan teruskan bersama dengan Islamic Relief Malaysia untuk membantu mereka yang memerlukan. InsyaAllah. Menerusi kempen musim sejuk, keep them warm and alive. Itu misi kita, membantu saudara-saudara kita menerusi Islamic Relief Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Sis Fat. InsyaAllah moga Allah mudahkan. Terima kasih anda semua dan jangan lupa fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sis Fat. Itu dia tetamu kita hari ini, Sis Fadilah Madhud yang merupakan pemangku CEO Islamic Relief Malaysia untuk perkongsian Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia menutup tirai warna pagi hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Moga ada manfaat untuk perkongsian pada hari ini. Jumpa lagi esok, okey? InsyaAllah. Yati, sambung tugasan lah ya. Aspirasi 10.1. Jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.